Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya saya mohon maaf kerana masjid kita ni tengah ada urusan penaik tarafan, jadi keadaan tak selesa, dan insyaAllah kemungkinan mungkin minggu depan kita pindah ke Masjid Putra ke apa, nanti kita maklumkan. Al-Hadithul Hadi wa Thalathun, hadis yang ke-31. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala azhad fi ad-dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ia hasan dengan syawahid. Ini dalam hadis syawahid dalam arti kata kerana ada bukti-bukti yang lain, maka hadis itu dinaik tarafkan menjadi hasan walaupun asalnya ia dhaif. Sesuatu hadis kemungkinan boleh dinaikkan kadang-kadang melalui mutaba'ah. Mutaba'ah ini apabila satu rawi umpamanya dhaif ataupun tidak kuat, tiba-tiba ada jalan lain yang dapat skip rawi itu supaya tidak melalui jalan rawi itu hadis yang sama daripada rawi yang sama, maka kita katakan hadis itu ada mutaba'ah, yang mana mungkin menaik tarafkan hadis daripada dhaif menjadi hasan, ataupun kadang-kadang daripada hasan menjadi sahih. Kadang-kadang hadis itu dinaik tarafkan melalui cara syawahid. Syawahid artinya ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lain yang mempunyai maksud yang sama dengan hadis yang dhaif yang diriwayatkan itu, maka hadis itu boleh naik menjadi hasan. Yakni hadis yang lain itu kemungkinan dia pada status hasan umpamanya, maka hadis itu boleh naik hasan li ghairihi, ataupun pada hadis yang lain itu mungkin dia sahih, maka dia boleh naik menjadi sahih li ghairihi. Sebabnya kerana adanya bukti. Kadang-kadang adanya bukti daripada nas Quran, sebahagian para ulama pakai juga sebagai itu saksi kepada hadis yang kadang-kala rawinya lemah tetapi kontennya itu benar dan disokong oleh dalil yang lain ataupun riwayat yang lain. Ini dalam ilmu hadis, bagaimana sesuatu hadis boleh naik. Maka kadang-kala bila orang tidak faham dalam ilmu ini, kadang-kadang dia menyalahkan penilaian seseorang rawi. Kadang-kadang rawi itu kata, misalnya dia nilai satu hadis, dia kata sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Dia kata sanadnya dhaif. Kemudian kita tengok dia dalam buku yang lain, dia kata hadisun sahih ataupun hadisun hasan. Hadis ini hasan. Maka orang yang tidak faham dalam ilmu hadis, dia akan kata ada tanaqud, ada pertentangan. Kenapa tadi dia kata hasan, dhaif, kemudian dia kata hasan? Dia kata dhaif dalam buku dia yang lain, dia kata sanad itu dhaif. Dia tak kata matan tu dhaif. Sebab sanad tu bila ada rawi yang dhaif, dhaif. Matan tu kemungkinan matan tu dia boleh jadi hasan atau sahih
apabila ada bukti yang lain. Mungkin seseorang rawi hadis ataupun pengkaji hadis, dia lihat pada rawi, dia kata sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Dia tak kata hadis tu dhaif, sanadnya dhaif. Bila dia kata sanadnya dhaif, maka bila kita lihat nanti kemungkinan di tempat lain dia kata hadis hasan as-sahih. Sebab apa? Sebab dia ada bukti yang menunjukkan disokong oleh jalan yang lain. Habis yang dia kata yang dhaif tu, dia kata sanad, dia bukan kata hadis. Sanad tu rangkaian perawi. Ini di dalam ilmu hadis yang kadang-kadang orang-orang tidak mendalami hal ni, lalu dia kata ini dia ni sekejap kata sahih, sekejap kata dhaif. Sebenarnya mereka tidak mendalami sebahagian daripada ilmu yang merupakan istilah al-muhaddisin, ulama-ulama hadis. Kadang-kadang ulama hadis kata rijaluhu siqat, rijaluhu thiqat, para perawinya thiqah. Dia tidak bermaksud hadis itu sahih, dia kata perawi thiqah. Kerana perawi thiqah itu, perawi thiqah maksud perawi dipercayai, perawi reliable, boleh dipegang, kita bergantung padanya, thiqah. Tetapi perawi yang thiqah bukan syarat sempurna, bukan syarat keseluruhan hadis sahih. Perawi yang thiqah itu salah satu syarat. Kerana hadis sahih itu syaratnya mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithlihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin ila muntaha, apa yang bersambung sanadnya, mattasala sanaduhu binaqlin, yang dinakalkan oleh orang yang adil, dhabit, sehingga ke akhirnya min ghairi syadhin wala illah, tanpa syadz dan tanpa illah. Artinya rawi yang adil tu hanya salah satu syarat. Maka bila orang tak faham ilmu hadis, kita tengok dia sendiri dah bagi tahu rijaluhu thiqat, rijalnya dipercayai, itu menunjukkan hadis sahih. Itu belum menunjukkan hadis sahih. Kemungkinan ia hadis sahih. Maka bagi ilmu hadis itu ilmu yang besar. Maka bagi orang yang tidak bermain dengannya, lalu dia perasan dia pandai, lalu dia telah menghukum yang dhaif menjadi sahih, dan sebaliknya. Wa an Abil Abbas As-Sahl bin Sa'idi radhiyallahu an. Abil Abbas Sahl bin Sa'idi kita dah terjemahkan dahulu tentang latarnya. Sahabi jalil daripada Khazraj Al-Ansari, daripada suku Ansar, daripada Ansar, yakni daripada orang Madinah, daripada suku Khazraj. Dia antara sahabat yang mana panjang umurnya. Dia bukan yang paling panjang sekali Abu Tufail. Anas bin Malik juga antara yang panjang. Dia panjang umur dia, dan ramai ada sahabat lain juga ambil daripada dia. Antara yang meriwayatkan hadis daripada Sahl bin Sa'ad ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an. Kerana Sahl bin Sa'ad dia dengar hadis banyak juga diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dia banyak riwayat, tapi sebahagian besar riwayat Abu Hurairah, macam yang saya sudah sebut, dia tidak mendengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia masuk Islam mutaakhir, dia masuk Islam lewat. Jadi yang mana dia ambil hadis yang banyak-banyak ni? Dia ambil daripada sahabat yang lain. Sebahagian yang Abu Hurairah ambil itu, Abu Hurairah faham konteksnya. Sebahagiannya ada juga Abu Hurairah miss konteks dia, lalu terpaksa kadang-kadang dibetulkan maksud yang rawi yang meriwayatkan daripadanya. Ini yang kita telah sebut dalam bab marasilus sahabah. Bila sahabat riwayat daripada sahabat yang lain, tetapi mereka tak sebut, kata dia tak habaq kata sahabat dia ambil tu, dia tulis habaq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sekian-sekian. Sedangkan dia tak tengok, yang tengok sahabat lain. Dia ambil daripada sahabat lain. Untuk sahabat boleh, untuk selain daripada sahabat tidak boleh. Walaupun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada bahas panjang di masalah marasil ataupun hadis mursal di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan antara membezakan antara sahabat tabi'in yang besar, tabi'in yang kecil dan seumpamanya. Ini satu bab di dalam ilmu hadis. Katanya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kata lelaki ni, wahai Rasulullah. Nabi ni orang tak panggil dia ya Muhammad. Kadang-kadang Badui ni dia datang kepada Nabi, ya Muhammad. Dia panggil. Nabi kata, Karena manusia ni ada adab, ada kesantunannya, ada kesopanannya. Hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil dia ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Hatta Aisyah radhiyallahu an kata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kadang-kadang sahabat menggambarkan cinta. Qala khalili, kata kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal, idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Wahai Rasulullah, tunjuk kepadaku satu amalan, jika aku buat, Allah sayang kepadaku, manusia pun sayang padaku. Ini satu soalan yang bagus. Lelaki ni datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya satu amalan yang Allah sayang. Tuan-tuan, soalan menggambarkan latar orang yang tanya. Kalau orang cerdik, soalan dia bunyi cerdik. Kalau orang bodoh, soalan dia pun bodoh. Kadang-kadang dia habaq, kalau ada nak tanya soalan bodoh sikit, dia pun tahu soalan tu bodoh. Kadang-kadang soalan tu macam kelihatan bodoh, tapi kita perlu, pasal orang tak pernah tanya umpamanya. Kadang-kadang sahabat jaga ranking dia orang jugalah. Mereka tak tanya soalan-soalan yang agak macam selekeh sikit. Sebab tu mereka kata, kami suka jika ada Badui yang Arabi, orang Arab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu soalan yang mungkin kalau kami tanya Nabi marah. Badui tanya Nabi tak apalah. Kita pun macam tu lah kan. Ngaji sunnah lama dah, tanya soalan sekupang lah, tak payahlah. Tanya soalan yang standard lah. Dia tanya soalan macam mana nak bagi Allah sayang, orang pun sayang. Nabi SAW kata, azhad ma fid dunya yuhibbakallah. Zuhud apa yang ada di dunia, Allah sayang kepada engkau. Wazhad ma fi ma 'indan nas, zuhud pada apa yang ada di sisi manusia, yuhibbakan nas, manusia sayang kepada engkau. Hadis ni adalah satu hadis yang penting, yang sebahagian para ulama masukkan hadis ni antara hadis-hadis yang 4 hadis yang paling penting, sehingga al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami wa huwa Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dia menyatakan bahawasanya dia salah satu 4 hadis yang merupakan madar kepada Islam, di mana pusingan Islam itu berada. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia pilih hadis-hadis yang hebat ni supaya letak di dalam 40 hadis. Walaupun hadis apa hafal 40 hadis ni tak sahih, tapi Nawawi buat 40 hadis, tapi dia himpunkan hadis-hadis yang semua 40 ni dibaca daripada generasi ke demi generasi. Bila orang sebut 40 hadis, orang teringat An-Nawawi rahimahullah. Walaupun banyak lagi hadis 40 ni, tapi orang teringat apa yang dibuat oleh An-Nawawi rahimahullah, kerana dia himpun hadis-hadis yang memang penting untuk satu orang Islam tahu. Termasuklah hadis. Hadirin yang dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam hadis ni ada satu perkataan, iaitu zuhud. Zuhud ni ialah satu perkataan yang digunakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal perkataan zuhud ni al-i'rad 'ani syai' ihtiqaran lahu. Asalnya zuhud ni kita berpaling daripada satu benda kerana rasa selekeh benda tu, kita tak mau. Kita zuhud lah tu. Pada generasi awal Islam, mereka ni terkenal dengan golongan yang zuhud ataupun zuhadul awail, golongan zuhud yang awal. Kehidupan mereka ni zuhud daripada dunia, dan saya akan ceritakan serba sikit tentang zuhud mereka.
Kemudian istilah zuhud ni telah dikurang popular. Imam Ahmad ada kitab zuhud Imam Ahmad. Kemudian tak popular, dia mari istilah sufi ataupun tasawuf. Jadi tasawuf ni diambil daripada sufi. Walaupun perkataan sufi ni ada perbahasan mana asal usul sufi. Ada orang kata daripada ahlu sufah, dia tak boleh. Kalau ahlu sufah dia akan jadi sufi. Ada kata daripada baju suf, baju bulu dan macam-macam. Tak apalah, apa punca pun kita tak sebelah. La musyahata fi istilah, tidak ada perbalahan dalam penggunaan perkataan. Yang penting apa yang dia maksudkan dengan sufi. Kalau dia nak maksudkan sufi dengan zuhud yang kita nak bahaskan ni, maka baguslah. Tapi kebelakangan ni ramai orang dakwa dia sufi. Mereka tidak sufi, mereka tidak zuhud. Bahkan guru-guru tarekat itu kadang-kadang jauh lebih mewah dengan kemewahan yang dahsyat. Anak-anak murid ni boleh kira tulang di dada. Duitnya semua diberi pada syekh. Sebahagian mereka jadikan perkataan sufi itu untuk mengumpulkan pengikut, supaya sebahagian mencium tangan mereka dan kaki dan lutut mereka. Sebagai tanda mereka itu kononnya orang yang dekat dengan Allah. Maka ramailah tertipu dengan istilah-istilah ini yang muncul kemudian. Sebab itu orang kata zuhud atau sufi pada zaman yang awal itu tak ada istilah, tapi ada hakikat. Pada zaman yang akhir itu ada istilah tapi tidak ada hakikatnya. Nabi SAW menggunakan perkataan zuhud dalam hadis ini. Ahli-ahli zuhud ini mereka terkenal, mereka masyhur pada mereka dengan satu kata-kata yang terkenal yang diucapkan oleh Abi Idris Al-Khawlani, di mana apabila dia sebut laisa zahadatu fi dunya bi tahrimi halali wa idha'atil mal. Bukanlah yang dikatakan zuhud itu dengan mengharamkan yang halal dan menghilangkan harta. Ambil duit bubuh dalam laut. Dulu zaman dulu ambil TV bubuh dalam sungai. Ada zaman dulu-dulu masa awal orang semangat. Wa innama zahada fi dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadaik. Yang dikatakan zuhud itu daripada dunia itu, hendaklah apa yang ada di tangan Allah, yakni di sisi Allah itu lebih engkau yakin daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Ini penting. Yang ni cerita bolehlah. Nak beli baju jubah, pegang tungkat, jalan tunduk, semua senang. Nak pakai lebay, balut serban, bubuh selendang, semua orang kata dia senang. Tapi untuk jadikan kita lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada ada di tangan kita, ini tidak mudah. Saya nak sebut sikit apa makna zuhud yang dibawa oleh generasi. Zuhud, dia kata az-zahadatu fid dunya, zuhud pada dunia. Dunia ni disebut dalam Quran kutuk dunia, hadis kutuk dunia. Dunia ni apa? Sebahagian orang bila sebut dunia dia teringat bukit bukau, gunung ganang. Tak. Bukit bukau gunung ganang Allah Ta'ala cipta untuk kita. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Ini Allah jadikan untuk kita. Yang dikatakan dunia yang dikutuk oleh Quran ialah cara kehidupan manusia itu sendiri. Kehidupan itu, bukit bukau, gunung ganang adalah ciptaan Allah yang kita kena appreciate, yang kita kena hargai. Jangan sekali kita kata dunia Islam sungai tercemar, sungai semua kotor sebab dia berzuhud. Itu bukan zuhud, itu tak tahu bersyukur, tak tahu menghormati ciptaan Allah. Zuhud bermaksud cara pergaulan hidup ini. Sebab itu sufi ataupun zuhud ini bukan istilah, bukan falsafah,
tapi ia cara jalan hidup yang dipilih oleh seseorang. Maka zuhud di dunia itu apabila engkau lebih yakin apa yang ada di sisi Allah lebih daripada apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan kita, kita yakin anytime boleh hilang. Walaupun kita pegang kejap, jika Allah mau kata dia bukan hak kita, dia bukan hak kita. Tapi kalau hak Allah janji untuk kita duduk di tangan dia, dia hak kita. Walaupun orang lain pegang kejap. Wa idza usibta bi musibatin kunta ashadda raja'an li ajriha wa dukhriha min iyaha walau baqiyat lak. Apabila engkau ditimpa musibah, maka engkau lebih mengharapkan pahala musibah itu yang Allah akan simpan padamu lebih daripada benda yang hilang itu jika dia kekal denganmu. Oh, itu susah Nabi. Faham musibah timpa kita, kita teringat kereta kita hilang. Oh, besar kereta hilang, sabut. Tapi kita kata tak apa. Kalau itu musibah yang Allah bagi, aku dah ambil dah semua langkah-langkah yang Allah dah suruh, tapi dia hilang juga. Aku harapkan pahala, dan pahala tu lebih aku suka daripada kereta tu sendiri. Allahu Akbar. Orang maki kita, kita dah ambil dah langkah-langkah, dia maki juga, kita tak apa. Hak bukan masalah dia maki tu dibandingkan dengan pahala Allah nak bagi kerana dia, Allah uji aku dengan dia, lebih aku suka daripada kalau dia tak maki aku, daripada dia puji aku. Allahu Akbar. Sakit, demam, semuanya berlaku. Masa mula manusia terkejut, tapi akhirnya dia harapkan pahala Allah. Allahu Akbar. Wa an yakuna madihuka wa dhammaka fil haqqi sawa. Hendaklah orang yang puji kau dan orang yang cerca engkau kerana engkau mempertahankan kebenaran sama saja di sisi kau. Kut syok aku duk buat baik, orang duk puji aku lah ni. Kalau duk syok yang tu, orang ataupun kita mempertahankan kebenaran, ada orang yang bersokong, ada orang yang marah. Apabila kita dapat jadikan benci orang dan suka orang di sisi kita sama, sebab hak ni kita buat lillahi ta'ala. Ni maqam zuhud yang tinggi. Maqam zuhud yang tinggi. Sebab itu nak bandingkan, kadang-kadang kita, saya nak sebut banyak ahli-ahli kerohanian sebut tentang zuhud ini. Kata Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri yang tahu orang besar dalam ilmu kezuhudan ni, Az-Zahid alladhi idha ara ahadan qala huwa afdalu minni. Orang yang zuhud ialah orang yang apabila tengok orang lain, dia kata dia tu lebih afdal daripada aku. Dia taklah pergi kata hang lebih afdal daripada aku kat dia, tapi perasaan dia di sisi Tuhan, dia akan rasa, ya Allah, mungkin dia lebih baik daripada aku, mungkin dia lebih Allah sayang, mungkin dia bangun malam lebih banyak, mungkin dia sedekah, mungkin dia ikhlas lebih daripada kita, mungkin dia banyak istighfar lebih daripada kita, mungkin dia Allah timpakan musibah kat dia, dia sabar atas musibah tu, pahala dia lebih banyak daripada kita. Tapi kalau orang tu zahid, dia macam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari diriwayatkan dia angkat barang. Orang tengok Imam Ahmad angkat, Imam Ahlul Hadis Ahmad bin Hanbal angkat barang di Baghdad. Orang mai tolonglah, tak apa, imam kami tolong, kami angkat. Dia kata, nahnu qaumun masakin. Sian kat kita. Imam Ahmad kata, lau alimtu ma indi minal khataya wal dhunub la hasautum ala ra'si biturab. Jikalau kamu tahu apa yang dosa dan salah yang ada kat aku ni, kamu bukan main tolong aku, kamu ambil pasir botak kepala aku. Zahid, zuhud. Nak bandingkan orang kadang-kadang baru pakai serban 2-3 hari mengaji, ya Allah, cium-cium, ambil air, minum. Na'udzubillah.
Tapi saya nak pesan banyak kali ni. Saya sebenarnya kadang-kadang ramai-ramai ni pelih ke apa duk tengok ni sama. Tak usah duk cium tangan-tangan, pergi cium tangan orang lain. Itu habang lah, kadang-kadang tarik lagi kata menyombong pula. Ambil pula gambar, bubuh, sombong. Hak tu je kerja. Kita tak bagi bukan kena sombong, pasal kita tahu hakikat diri kita ni diteruk di sisi Tuhan. Orang tu mungkin jauh lebih baik. Cuma dah Allah bagi sedikit kedudukan, dan bagi pandai cakap sikit. Allah mahu mudah-mudahan orang sangka baik kita, alhamdulillah, syukur ke Allah. Tapi hakikat di sisi Allah, Allah yang tahu. Bukan kerana kita rasa memang saja-saja nak buat zuhud ke apa, tak. Kerana hakikatnya kita tahu. Mungkin hak cium tangan kita tu lebih baik daripada kita buat apa cium. Tak lagi malu dengan Nabi SAW dengan para salihin. Jadi tak payah. Tuan-tuan nak main mengaji, main lah. Mengaji tak apa lah. Mungkin saya erti sikit ke pada tuan-tuan. Hak kebaikan Allah lebih tahu. Tak payah cium. Pergi cari hak salih betul cium. Kena akhirnya Allah marah kat saya. Sebab apa? Lama-lama jadi takabur. Sombong. Jadi tak payah. Setakat nak salam, sebut semak raya tak apa. Ini bukan kata saja-saja, betul habang betul. Kerana Allah tahu hakikat kita dan kita tahu. Tuan-tuan main sini, yang saya dah kata, tuan-tuan main sini, berdebu lah apa main. Kerana nak main mengaji bukan ada kerana nama apa, kau orang duk puji malam tadi main mengaji tak. Saya main mengajak mungkin tak pergi mengajak, maksud apa kata penting pula. Macam-macam kan. Allah minta, Allah bagi ikhlas lagi kita. Dia jadi mufti tak mengajak kan. Jadi tuan-tuan mai tentu dah lebih ikhlas, tentu dah lebih ikhlas daripada saya. Saya yang nak kena kontrol ikhlas tak ikhlas. Sebab tu semua hak ni, dunia ni tafakhur, bangga di antara satu sama lain. Nabi SAW. Sebab tu hamba Allah Ta'ala yang pertama kita sebut tadi dalam riwayat dengan riwayat Abi Idris Al-Khawlani, yang zuhud ini yang pertama bahawasanya dia yakin apa yang ada di tangan Allah lebih baik daripada tangan kita. Al-Asma'i, satu orang alim dalam lughah, alim Al-Asma'i, dia kata bila sebut ilmu Al-Asma'i, satu hari diriwayatkan, Al-Baihaqi riwayatkan, bismillah, Al-Asma'i, ada orang badui tanya dia. Badui ni badui lah, dia bukan tahu apa sangat. Dia kata min aina anta, mana anta? Dia kata dia kata aku daripada kabilah min Asma, anta Asma'i. Dia kata engkau Asma'i. Oh Asma'i, terkenal Asma'i, ahli lughah terkenal. Daripada mana? Min Baitur Rahman, kata haitsu tutla fihi ayatul Rahman. Daripada mana? Daripada rumah Tuhan yang mana dibaca padanya ayat rumah. Alir Rahman ayat tutla fi hadhil ard. Tuhan pun ada ayat yang dibaca ke muka bumi ni. Badui dan dia masuk Islam, dia tak apa tahu. Dia kata, dia cuba hang baca sikit ayat Tuhan kat aku nak dengar. Badui. Asma'i baca surah Az-Zariyat. Asma'i baca. Sampai Asma'i baca, ini bukanlah saya kata suruh buat macam tu. Asma'i baca, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kamu dan apa yang kamu dijanjikan. Oh, dia kata kalau Tuhan kata rezeki aku di langit, aku duk pegang rezeki di bumi ni tak apa betul. Dia bangkit, dia sembelih unta dia bagi daging apa semua ke orang, dia patahkan pedang dia kata aku nak harap rezeki di langit. Terkejut Al-Asma'i. Dia kata dia duk baca lama dah ayat ni, tapi dia tak perasan macam dengan badui ni perasan. Sekali dia dengar, dia yakin rezeki dia di langit. Kita taklah disuruh buat begitu, tetapi keyakinan bahawasanya rezeki kita ni duduk di sisi Tuhan sebenarnya. Ada orang kita tengok Allah dia tu kaya, nak makan apa pun boleh, dia nak makan tak boleh. Kena sakit tu, kena demam ni, kena lidah tak lalu. Rumah dia buat besar, cantik kita tengok, dia boleh duduk satu bilik ya.
Tingkat atas dia tak boleh naik kaki. Allahu Akbar. Apa yang Allah janji nak bagi kat kita, kita yakin hak ni dia bagi. Sebab itu kalau Allah nak bagi kita, dia bagi sikit air banyak ni pun kita minum, masya-Allah. Pasal sedap tak sedap ni, saya duk pernah sebut tentang duduk di mulut kita. Seingat saya lah, pengalaman lah hidup yang singkat ni, paling sedap sekali saya makan dan minum masa satu ketika saya pergi umrah, tak berapa tahun lepas. Selalu juga pergi umrah ni, tapi ketika tu saya puasa. Sa'i, Allah letih sa'i masa tu, sungguh-sungguh letih. Duk tunggu Allah, duk tunggu bang ni, dah hujung dah. Sampai duk tengah sa'i, orang azan. Orang azan tu, saya pergi ambil zam-zam, ada orang sebelah dia bagi kurma saya. Saya makan kurma tu, saya rasa tak pernah saya makan benda sesedap tu, dan tak pernah saya minum sesedap tu, kerana barangkali lapar dan letih kan. Sebab tu sedap tak sedap ni duduk di mulut kita. Ada orang buat kerja teruk, dia letih, barangkali pekerja kontrak hak berat tu, dia makan jauh lebih sedap daripada kita duk makan di restoran tu. Allah Azza wa Jalla, apa yang ada di tangan Allah lebih kita yakin daripada ada di sisi kita. Kemudian Nabi SAW, dalam riwayat tadi, Abi Idris Al-Khawlani kata bahawasanya, apabila dia timpa musibah, dia harapkan pahala daripada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin alaina masaibad dunya. Ini yang selalu doa kita baca. Ya Allah, minta kepada peringkat yakin kepada Tuhan yang mana kita rasa ringan musibah dunia ni. Musibah ni berat dan sikit duduk di kepala kita. Ada orang hilang RM50, rasa macam hilang dunia. Hingaklah hari tu nak tampak bini lah, anak. Pasal apa? Hilang RM50. Ada orang pasal berat ringan duk kepala kita. Ada masalah kita, mungkin kita cerita ke orang, masalah kecil sangat. Dia 3 malam tidur tak boleh, 7 malam tak boleh tidur. Kalau Allah campak dalam kepala bagi berat. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dunia memerangi mereka, mereka relax saja. Yalah, dia mengadulah pada Allah. Para duat, orang salihin, macam-macam orang rancang, maki, hamun, buat macam-macam. Bila Allah bagi ketenangan, tenang, pejam mata tidur. Time tidur. Ini duit punya banyak, tidur. Malam orang tidur, dia tak tidur. Time orang jaga, dia tidur. Sebab itu maka zuhud di dunia ini. Kata Abdullah ibn Mas'ud, al-yaqin alla turdin nasa bisakhatillah. Yakin itu di mana manusia kita tak meredakan manusia dengan kemurkaan Allah Jalla wa Ala. Kalau orang tu kata ahli sufi ke, ahli zuhud ke, ikhtiar nak bagi manusia reda sekalipun Tuhan marah, dia tak zuhud lah. Dia tak tasawuf lagi lah. Macam ilmu tasawuf tu tak tasawuf lah. Kan kemuncak kepada ilmu itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebut tentang zuhud ini kepada 3 peringkat. Satu, zuhud fi syirki wa fi ibadati ma ubida min dunillah. Pertama, zuhud di mana dia tidak syirik dalam beribadat selain daripada Allah Ta'ala. Kalau pegang lebay semua dunia tak ambil, tapi pergi cari bomo, ataupun bila nak berdoa tak pergi panggil Allah, panggil wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah, macam mana hak tu dulu? Tak boleh panggil siapa melainkan Allah Jalla wa Ala. Kemudian az-zuhud fil haram kullih, zuhud daripada benda yang haram.
Hak haram ni tak ambil. Itu zuhud kedua. Zuhud yang ketiga, az-zuhud fi halal, zuhud daripada benda yang halal. Hak halal pun dia tak mau juga. Kalau dia ibadat ikhlas pada Allah, tak syirik, satu zuhud dah pada Imam Ahmad. Kedua, apabila dia itu sendiri tak bermaksiat, dia dah zuhud dah. Tapi bila dia banyak juga benda halal dalam dunia ni, dia tak ambil kerana bimbang yang halal itu tak dapat bawa dia kepada Allah Ta'ala. Yang ni tahap zuhud yang tinggi. Dan zuhud inilah yang biasanya diperkatakan oleh ahli-ahli ilmu ataupun ahli-ahli ibadah mengenai Allah, mengenai orang-orang yang zuhud, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalam riwayat dalam hal ni, zuhud yang seperti ini, apabila kita zuhud, Allah sayang. Saya selalu pernah sebut tuan-tuan tentang Salman Al-Farisi dalam riwayat Ibnu Majah. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, apabila dia nak mati, maka dia Sa'ad bin Abi Waqqas melawat Salman Al-Farisi dalam riwayat Ibnu Majah. Bila melawat, dia tengok Salman menangis. Dia kata, "Wa ma yubkika ya akhi?" Kenapa kau menangis wahai saudaraku? Alasta kadza wa kadza, alasta qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadza wa kadza. Takkah dulu kau telah bersahabat dengan Nabi? Takkah Nabi pernah ni? Kenapa kau nak menangis? Dia kata, "Ma abki hubban lid dunya wala karahiyatan lil akhirah." Aku bukan menangis kerana cinta dunia. Tidak juga aku menangis kerana aku ni benci nak mati. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan fama ara illa qad ta'addait. Tapi dia kata, Rasulullah dulu janji dengan aku satu janji. Aku rasa macam aku dah langgar janji Nabi ni. Kata Sa'ad, "Wa ma ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah janji apa kat kau? Dia pun nak tahu, dia pun sahabat Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi janji dengan kami, innahu yakfi ahadakum mithlu zadir rakib. Nabi janji, Nabi kata, cukuplah seseorang kamu ambil dunia dengan kadar bekalan seorang pengembara. Fama arani qad ta'addait, aku rasa illa qad ta'addait, aku rasa macam aku ni dah ambil dunia lebih. Bila Salman mati, tengok-tengok Salman telah meninggalkan harta sebanyak 20 dirham. 20 dirham ni nak kata sikit sangat pun tak lah. 20 dirham boleh bayar zakat lah. 20 dirham tu bayar zakat. Dirham tu emas. Tapi lebih kurang duit kita kata 4,000 lah kot. Zaman lah 4-5,000 begitulah. Banyak tu je duit Salman, yang Salman rasa risau bila nak jumpa Nabi. Nabi kata, ambil dunia lebih kot. Allah, ini zuhud. Zuhud. Agama ni dia tak larang kita ambil dunia ni. Saya sebut dah, dunia ni bukan maksud dunia, harta-harta ni, cara kehidupan. Yang dikutuk ialah cara kehidupan kita. Apabila kita mendahulukan dunia lebih daripada akhirat, nak tahu tak tahu bila dia bertembung. Banyak. Bila bertembung antara kedudukan kita dengan memperkatakan kebenaran, kita nak pilih mana? Bila bertembung antara perintah Allah dengan rezeki kita ataupun pendapatan kita, kita nak pilih mana? Di situ kita akan ukur zuhud seseorang hamba. Kadang-kadang ada benda dalam dunia ni kita tak mau buat. Orang tanya, kenapa tak buat? Halal. Kita tak buat, bimbang Syekh, lagi buat, lagi terlibat dengan itu, terlibat dengan zahid, zuhud. Bukan maksud zuhud tu duduk saja di rumah tak pergi kerja. Para sahabat kerja, buka empire. Para sahabat jadi fallah, jadi tukang apa, jadi petani, jadi macam-macam mereka jadi. Tetapi mereka tak pernah jual akhirat mereka untuk dunia.
Uthman bin Affan kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, tapi mereka adalah orang yang zuhud kerana sentiasa mendahulukan akhirat apabila bertembung dengan dunia mereka. Bukan agama suruh jangan pergi kerja, agama suruh stand firm apabila berhadapan dengan hakikat kepada kehidupan dunia. Kalau kita zuhud kepada makna itu, katanya, maka Allah sayang. Kedua, bila kita zuhud, kita tak mau ambil benda hak ada di tangan orang. Hak bukan hak kita. Allah, orang pun sayang kat kita lah. Pasal kita tak mau. Kadang-kadang kita ambil hak dia ada di tangan. Dunia ni mata'un ghurur, menipu kehidupan ni. Harta tu tak ada apa, tanah sekeping Allah bagi jadi. Tapi bila tanah sekeping tu, dua beradik berkelahi. Abang tak cakap dengan adik, pok dia tinggal dulu nak bagi mereka senang, lepas tinggal mereka bukan senang, jadi kuih susah, dia berkelahi. Dia sanggup buang adik-beradik kerana tanah lebih kurang, katalah jual pergi kadang-kadang 100,000 lah, 100,000 makan tak dalam setahun habis. Tapi berkelahi dengan adik-beradik 15 tahun tak cakap. Bukan tanah tu dunia, perbalahan itu dunia. Kerja, kita kerja tak apalah, kita pergi cari rezeki untuk anak isteri, Allah suruh. Yang dunia apa? Apabila kerana anak dan isteri kita, kita telah gadai prinsip. Dunia ni kita tengok dah kacau pasal orang telah mendahului bini. Ada orang orang angkat kepala siapa? Ada orang mempahuli anak menantu dan seumpamanya. Akhirnya dunia jadi susah kena orang lain. Bukan kerana harta tu masalah. Harta tu kalau diberi pada tempat yang betul, pahala. Bukan Allah suruh buang harta, tapi Allah suruh harta supaya tidak menjadikan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mendahului kehidupan dunia ini, sedangkan akhirat itulah yang lebih baik dan yang lebih kekal. Wallahu ta'ala